Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala niyati syifa wal barakat wal futuhat asya'unillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa nas'alullaha at-tawfiq wal hidayah ila siratal mustaqim, amin ya rabbal alamin. Kita sambung balik pengajian kita menggunakan kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah pada muka surat yang ke-22, hadis yang ke-4 daripada bab yang kedua, ataupun lebih tepat hadis yang ke-18 daripada kitab kita ni, insya-Allah. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وبالسند متصل إلى مشايخنا جزاكم الله عنا خير الجزاء عن إبراهيم ابن محمد قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. Daripada Ibrahim bin Muhammad menceritakan bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu apabila bercerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang panjang, antara yang beliau sebutkan di antara kedua bahu baginda terdapat khatamun nubuwah, yakni cop atau tanda kenabian, dan baginda adalah penutup bagi sekalian nabi. Baik. Jadi di sini Sayyidina Ali menyebutkan daripada sanadnya Ibrahim bin Muhammad dalam sebuah hadis yang panjang, dan kita dah baca dah hadis itu pada awal bab ataupun pada bab yang pertama di bahagian belakang. Ada di bahagian belakang di hujung bab yang pertama. Di situ adanya hadis ataupun himpunan yang mengisahkan tentang wasfun Nabiul Mustafa. Ada, iaitu tentang sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara hadisnya hadis Sayyidina Ali dengan hadis Hindun bin Abi Halah. Adanya hadis Sayyidina Ali, ada hadis daripada Hindun bin Abi Halah yang menceritakan tentang rupa bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bentuk tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini pula dia cerita kepada kita berkenaan dengan khatmun nubuwah. Malah dalam bab yang sebelum ni pun dia dah cerita dah sedikit pada hadis tersebut tentang khatmun nubuwah. Jadi di sini dikatakan bahawa di antara kedua bahu baginda. Nah, maknanya di antara ni belikat ni. Nah, maka adanya khatmun nubuwah. Lu duduknya di antara dua bahu. Nah, baina katifain. Nah, baina katifain, iaitu dua bahu ni di tengah-tengahnya ada satu khatmun nubuwah, tanda kenabian. Maka kata para ulama, bilakah khatmun nubuwah ni ada pada batang tubuh ataupun belakang Nabi ni?
iaitu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, dah ada dah. Maknanya ada pandangan mengatakan pada waktu Nabi lahir. Itu satu. Pandangan pertama, khatamun nubuwah ni ada pada belakang Nabi sewaktu Nabi dah lahir. Dalam riwayat yang kedua mengatakan bahawa khatmun nubuwah ni ada pada badan Nabi ketika mana Nabi dibedah oleh Jibril alaihi salam waktu umur Nabi 7 tahun. Tak. Maaf, waktu umur Nabi 4 tahun. Dah dibedah dah. Ada yang kata ketika mana Jibril bedah tu waktu Isra' dan juga Mi'raj. Tak. Dan kata Imam Ibn Hajar, Ibn Hajar sebut pandangan yang rajihnya adalah ketika dibedah oleh Jibril. Pandangan yang ketiga, ketika Nabi jadi Rasul. Maksudnya apa? Khatamun nubuwah ni mula timbul pada belakang Nabi ketika mana Nabi mula-mula dibedah oleh Jibril di perkampungan Bani Sa'ad. Di perkampungan Bani Sa'ad, iaitu di satu tempat jauh daripada Taif, lebih kurang 80 km lagi ke atas daripada Taif. Maksudnya kalau kita dari Mekah ke Taif tu 100 km, tambah lagi lebih kurang 80 ke 100 km lagi ke atas, baru sampai ke perkampungan Bani Sa'ad. Di perkampungan Bani Sa'ad ni, antara keunikan dia, orang-orang di situ, iaitu penduduk di Bani Sa'ad ni, dia bercakap Arab bukan cakap Arab bahasa pasar, tidak. Ataupun kita sebut bahasa Amiyah, tidak. Dia cakap Arab bahasa standard. Dia panggil bahasa fushah. Bahasa secara okey, badan cakap macam kita kalau kita cakap Melayu ni, saya hendak pergi ke kedai. Tapi kalau kena cakap lorak kita, telur kita, teman nak pergi kedai, dah. Tak ada saya hendak pergi ke kedai membeli kopi. Tak ada. Kita sekali orang, awak nak pergi kedai, cari barang sikit, mudah. Maknanya bukan bahasa standard. Tu kira bahasa langgar lah. Mana kedai? Dah. Tu pun kira okey lagi, mana boleh faham ni. Tapi kalau bahasa Amiyah ni, bahasa yang lagi kira kacau lah. Jadi Bani Sa'ad ni, Bani Sa'adiyah ni, sampai ke sekarang masih lagi bertutur dengan bahasa fusaha. Kata sahabat saya, waktu dia pergi ke Bani Sa'ad ni, perkampungan Bani Sa'ad ni, dia pergi waktu musim umrah. Kebetulan waktu tu hari Jumaat. Dia dengar khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat tu memang bahasanya lorat khutbahnya dalam bahasa Arab fusaha, bukannya dalam bahasa Arab orang panggil tempatan. Maknanya dalam istilah-istilah tempatan, tak. Memang dia betul masih bercakap fusaha, kan. Maknanya bukanlah cakap telur Arab tu, telur ajam Amiyah tu, tak ada. Tak, dia cakap memang bahasa fusaha. Tak. Kalau kita kata kan, contoh dalam bahasa Arab mudah, bahasa fusahanya ja'a, datang. Ma ja'a, tidak ada, tidak datang, kan. Datang Arab dia tukar habis, campur pula dengan orang-orang Pakistan duduk di sana, dia tukar habis bahasa tu. Ma iji, ma iji. Yang saya duk ingat ma iji, waktu mula-mula dengar kita pun tahu ja'a tu tahulah datang. Ada. Kalau kita kata ja'a, okey lah, tahan lagi. Ni iji, ma iji. Saya pun duk fikirlah apa nama iji dengan ma iji. Yang kita tahu ma iji ni ya, buat insurans kereta, road tax kereta, ma iji tu. Dia iji, ma iji. Saya kata lama-lama kita tahu, oh iji tu dia nak ngabar, datang ke tak? Iji dah ada lah, dah datang dah. Kita kata la, maafi. Lalu dia berkata, oh ma iji. Ma iji tu maknanya tak datang. Tak ada lagi. Oh itu kan, mana kita tahu kan. Tu orang panggil bahasa Amiyah. Lagi jauh lagi, kan. Macam kita sebut kaifa haluka, kan, kaifa haluka. Orang Syria, Shalona, lebih kurang tu juga, kan, apa khabar, kan. Maknanya itu orang panggil ubah bahasa. Tapi tak lah, sampai tak haram, kan. Maknanya itu orang panggil Amiyah,
kan, beza jauh dengan bahasa bahasa semasa. Tak. Habis. Kemudian an Ibla bin Ahmar al-Yashkuri qala haddatsani Abu Zaid Amru ibni Akhtab al-Ansari radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Zaid adnu minni famsah zahri famasakhtu zahrahu fawaqa'at asabi'i ala khatami faqultu wama khatam qala sya'aratu mujtami'atu. Daripada Ilba ibni Ahmar al-Yashkari menceritakan Abu Zaid yakni Amru bin Akhtab al-Ansari. Amru bin Akhtab al-Ansari, bukan Umar. Umar bin Khattab lain. Ejaan Umar ain mim ra, Umar. Kalau Amru ain mim ra waw. Amru. Jadi beza sikitlah. Umar ain mim ra. Radhiyallahu anhu bercerita bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku. Nabi bercakap kepada, Nabi beritahu kepada Amru bin Akhtab. Apa dia? Ya Abu Zaid, wahai Abu Zaid, hampirilah aku dan sapulah belakangku. Kerana dalam sababul urut kenapa Nabi suruh Abu Zaid ni datang kepada Nabi, suruh sapu belakang Nabi. Antara sebabnya ialah keinginan Abu Zaid ni nak tahu kan macam mana rupa khatmun nubuwah. Bagaimana kisah, nanti kita akan baca di depan kisah Salman Al-Farisi. Kisah Salman. Macam mana Salman ni punyalah dia nak tahu kan tentang khatam Nabi. Lalu dia pun pergi, Abu Zaid ni pergi dan dia pun rasa di belah belakang. Bila dia rasa di belah belakang, Nabi suruh kata, wahai Abu Zaid, datang pada aku dan sapulah belakangku. Dia suruh apa itu. Maka Abu Zaid ni pun pergi, dia pun nyapulah belakangnya Nabi. Dia pun sapu. Lalu bila mana dia kata, maka aku pun menyapu belakang baginda, tiba-tiba jari-jari tanganku menyentuh khatam yang berada di belakang baginda. Bila dia sapu tu, tiba-tiba dia ada rasa macam bonjoi. Iaitu menyentuh khatmun nubuwah. Lalu kata dia, yakni kata aku, yakni Ilba bin Ahmar berkata, bagaimanakah rupa khatam itu? Maka jawab Abu Zaid, aku merasakan menyentuh khatam itu tadi adanya bulu-bulu yang berhimpun. Macam bulu-bulu yang berhimpun, maknanya lembut macam gumpulan rambut. Rambut kalau kita gumpal, lekat kita pegang, maknanya lembut. Rasa macam bulu-bulu yang berhimpun. Itu yang dimaksudkan ataupun yang diberitahukan tentang rupa khatmun nubuwah tadi. Baik, seterusnya hadis yang ke-20. An Buraidah radhiyallahu anhu yaqul jaa Salmanul Farisi radhiyallahu anhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina qadima al-Madinata bima'idatin 'alayha rutab fawada'aha baina yadayhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Salman ma hadha faqala sadaqatun 'alayka 'ala ashabika faqala irfa'ha fa inna la na'kulu sadaqah qala farafa'aha faja'a ghada bimislihi fawada'ahu baina yadayhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ma hadha ya Salman faqala hadiyatu laka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi ubsutu summa nazara ila khatami
على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سليمان فيه حتى نطعم فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل إلى نخلة واحدة غرسها عمر فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة فقال عمر يا رسول الله أنا غرشتها فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرشها فحملت من عامها. Daripada Sayyidina Buraidah radhiyallahu anhu, beliau berkata, apa kata Sayyidina Buraidah? Salman Al-Farisi telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mendatang membawa satu dulang ataupun talam berisi kurma, lalu diletakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bertanya, wahai Salman, ma haza? Hai Salman, apa dia ni? Nak, wahai Salman, benda apa ni? Ya Salman, ma haza? Maka apa jawab Nabi apa jawab Sayyidina Salman? Lalu katanya, ini adalah kurma sedekah dari saya untuk tuan dan sahabat-sahabat tuan. Lalu baginda berkata, angkatlah, sesungguhnya kami tidak boleh makan sedekah. Tak? Lalu Sayyidina Salman pun mengangkatnya. Kemudian besoknya Salman datang lagi membawa makanan yang serupa. Nah, esoknya datang lagi sekali, bawa benda makan yang serupa juga. Lalu ditanya lagi, nak, wahai Salman, apa dia ni? Lalu kata Sayyidina Salman, ini adalah hadiah untuk tuan. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, hidangkanlah ia untuk dimakan. Maka Salman pun memerhatikan cop, yakni khatbun nubuwah yang berada di belakang Rasulullah SAW, dan akhirnya ia beriman dengan baginda. Salman ketika itu adalah hamba bagi seorang Yahudi. Maka Rasulullah SAW membelinya dari Yahudi tersebut dengan bayaran sekian-sekian banyak dirham, dan dengan janji untuk menanamkan untuk mereka, yakni Yahudi tersebut, pohon kurma dengan jumlah yang telah dipersetujui, di mana Salman akan bekerja menjaga pohon-pohon kurma itu hinggalah mengeluarkan hasil. Rasulullah SAW sendiri telah bertindak menanam pokok kurma itu, kecuali satu pokok yang ditanam oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Semua pokok kurma itu berbuah pada tahun itu juga, kecuali satu pokok sahaja yang tidak mahu berbuah. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apa kena dengan pokok kurma ini? Umar menjawab, saya yang menanamnya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mencabutnya dan menanamnya semula. Maka pokok itu juga turut berbuah pada tahun ia ditanam. Baik, di sini hadis ini sebenarnya cerita dia panjang. Berasal dia kisah bagaimana Sayyidina Salman mengisahkan dia ni masuk Islam. Orang tanya Salman, "Hai Salman, macam mana kamu masuk Islam?" Tak? Lalu Salman ni bapa dia orang Majusi. Bukan setakat orang Majusi ni, malah tok guru, tok syekh, orang panggil orang yang terkemuka dengan agama Majusi. Dan dia ni hari-hari duk tengok ayah dia sembah api, dan dia pula selalulah ikut juga ayah dia sembah api dan sebagainya. Suatu hari dia lalu dekat dengan gereja. Nah, ada orang ahli kitab yang sedang beribadah di gereja tersebut. Nah, ahli kitab yang sedang beribadah di gereja tersebut. Dia pun tengok.
dia pun rasa nak tahu agama Ahlul Kitab ni tadi. Maknanya mereka ni agama Kristian asal, maknanya yang betul lah. Nah, agama yang datang daripada Nabi Isa, Nasara yang betul. Nah, agama Nasrani yang betul. Jadi dia kata, aku nak pergi belajar lah, nak pergi tengok. Nah, macam mana caranya dengan duduk dengan agama ni, apa dia membuat sebenarnya, duduk pakat berimpun semua ni, apa halnya. Dia pun pergilah, pergi sampai dekat gereja ni tadi. Dia pun belajar, udah dia berkenan, akhirnya dia masuk agama Nasara tadi. Bila dia masuk agama Nasrani dan agama Samawi tadi, berbezalah dengan agama Majusi ni. Tak, dia bukan agama Samawi, agama yang direka-reka untuk sembah api dan sebagainya. Bila dah berbeza, dah ikut, ayah dia tahu. Bila abahnya tahu, ayahnya tahu, jadi abahnya ngambil dan tangkap dia ni, kurung dalam rumah, dirantai. Sehinggalah akhirnya bila dah dirantai apa semua, sebelum tu dia sempat tanya pada tok guru dia. Dia kata, di mana tempat yang paling selamat yang boleh saya ni pergi belajar, maknanya untuk menyelamatkan diri saya. Mana tempat ni yang sesuai lah. Kalau saya nak mengaji agama Nasara ni lebih tepat, kata di tok guru dia, sebelum dia kena tangkap dengan ayah dia, pergilah kamu ke Syam. Takdir Allah, bila dia dah ketangkap apa semua, tak lama lepas tu dia berjaya melepaskan diri, melarikan diri daripada rumah. Dia pergilah ke Syam. Bila dia pergi ke Syam, dia pergi cari tok guru yang pernah tok guru dia ni sebut. Kamu cari orang sekian-sekian, jumpa orang sekian-sekian dekat tempat sekian-sekian ni. Kerana dia ada di situ. Dia ada dekat situ. Kamu pergi kat situ, jumpa dengan dia. Bila mana dia beritahu kamu jumpa dengan orang sekian-sekian ni, maknanya bila datang orang ni dah diberitahu siap-siap dah. Akhirnya Salman Al-Farisi ni pergi jumpa. Dia pun belajar. Dia rasa pelik dengan Tok Syekh ni. Kenapa? Tok Syekh ni dia ngajar orang, maknanya padri ni dia ngajar orang, ajar ikut agama dia semua. Orang pun pakat ikut, orang kampung pun taat lah, warak, percayalah, siqah dengan tok guru ni. Tapi tok guru ni ada perangai tak bagus. Dia kata, tuan-tuan, mari kita infak, mari kita banyak bersedekah untuk gereja kita apa semua ni. Orang pun pakat bersedekah. Tok guru minta, pakat bagi. Rupanya bukannya sedekah tu untuk gereja, tak. Tok guru tu nyimpan sendiri, untuk guna sendiri, nak kaya sendiri. Tapi depan pengikut dia nampak warak. Sampailah bila tok guru ni mati. Konon-kononnya duit-duit yang dihimpun tu bukan saya untuk gereja, konon-kononnya untuk bantu anak yatim, orang susah dan sebagainya. Rupanya tok guru tu ni bohong. Hari tok guru dia mati, Salman Al-Farisi kata, apa pandangan kamu dengan tok guru kita? Kamu punya pandangan apa dengan tok guru ni? Lalu kata demo, tok guru kami ni bagus. Lalu kata Salman, kalau betul bagus, jom ikut aku. Dia pun bawa pergi tempat simpan kereta tok guru tadi. Dia tunjuknya tempat simpan kereta Pedrin tadi. Maka orang kata, selama ni duk berdoa hang kita. Nipu apa? Kata ngimpun untuk orang panggil sumbangan ni untuk anak yatim, untuk orang panggil orang susah, untuk gereja. Rupanya disimpan untuk dia. Orang dah mula tahu. Akhirnya dalam riwayat tu, dalam kitab Allahumma salli alaihi wasallam, kitab Suara min Hayati Sabah cerita, mayat itu diperlakukan dengan yang tidak elok. Tapi sebelum tok gurunya meninggal, dia sempat tanya, siapa lagi saya nak mengaji? Dia kata tok guru tu pergi dengan seorang. Pergi dekat orang tu seorang. Orang ni pun kata, dia pun belajar dengan orang ni. Orang tu pun sangguplah ambil si Salman Al-Farisi ni jadi anak murid. Bila mana dia sanggup jadi ambil Salman Al-Farisi ni jadi anak murid, duduk. Kata Salman Al-Farisi, tok guru aku ni lagi tak sama macam tok guru aku yang aku pergi yang kedua ni. Dia ni betul-betul orangnya warak, orang yang zuhud, orang yang hidup dengan apa yang dia sebut dalam kuliah dia, dengan apa ni, maka aku tinggal dengan dia. Sehinggalah tok guru aku ni nazak nak meninggal, aku tanya pada tok guru aku, kepada siapa pula saya nak pergi belajar? Tok guru dia kata, pergilah dalam negeri ni tak ada orang dah baik macam aku,
yang aku rasa lebih sama dengan aku, kamu pergilah dengan seorang ni. Dia boleh bantu kamu. Kawan ni pun pergi pula dengan orang tu. Salman Al-Farisi pun pergi belajar pula dengan Syekh. Sampailah Padri ni nak meninggal, dia tanya. Dia kata, tuan, siapa lagi saya nak belajar agama Nasara ni? Siapa lagi saya nak ikut? Maka kata dia, Padri ni, tak ada orang dah yang aku rasa baik dia, perangai dia, rupa dengan aku. Tak ada dah. Jadi kamu pergilah ke Madinah, pergilah ke Yasrib, katanya. Yasrib ni negeri banyak pokok kurma. Negeri yang banyak pokok kurma, negeri yang orang panggil, dan di situlah Nabi akhir zaman akan berhijrah, akan datang ke situ. Kata di Padri tadi. Lepas tu dia kata, macam mana saya nak kenal Nabi akhir zaman? Dia sebut ciri-ciri tadi. Pertama, Nabi tak makan sedekah. Yang kedua, Nabi hanya makan hadiah. Yang ketiga, di belakang Nabi adanya khatmun nubuwah. Lalu dia pun pergi dia tumpang satu kafilah. Asal dia nak pergi ke Mekah. Sebab Tok Guru pun sebut dalam tu, Nabi akhir zaman akan lahir di Mekah dan akan berhijrah ke satu tempat yang banyak pokok kurma. Itu je. Maka dia kata, aku nak pergi Mekah dulu, nak jumpa Nabi akhir zaman di Mekah. Dia pun ikut satu rombongan dagang. Dia bayar rombongan tersebut hasil duit lembu dia bela ni. Dengan waktu dia kerja dengan khidmat tu, dia ada lembu, dia jual lembu-lembu ni. Akhirnya dia pun guna duit tu untuk tanggung belanja dia pergi ke Mekah. Kafilah dagang ni bawa sampai tengah jalan, tiba-tiba dia dijual. Dia dijual. Kalau tak salah sampai di Basrah dia dijual. Di Basrah kalau tak salah, kan? Di Basrah lah, lebih kurang itu tempat Basrah atau Busra, silap. Sampai di Busra. Sampai di Busra dia dijual. Bila dia dijual, dia kata, habislah aku ni, tak ada belara. Dan dia ni pula dijual pada seorang Yahudi. Bila mana dia dijual dekat seorang Yahudi tadi, udah kena duduk dengan Yahudi pula, dia kata udahlah, tak adalah jawapannya, jadi hamba pula, kan? Asyik orang merdeka, tiba-tiba kena jual, jadi hamba. Dia berkata, udahlah, tak belara lah gayanya aku ni, tak, jadi hamba lah aku ni, kan? Tak merasa lah jumpa Nabi akhir zaman. Takdir Allah, datang sepupu saudara pada Yahudi ni, beli dia pula daripada Yahudi ni. Yahudi ni dari mana? Dari Madinah. Dan dia kata, aku ikut je lah, sebab aku dah jadi khadam ni, pada kepala otak aku ni, aku tak ada dah jumpa Nabi akhir zaman. Aku pun pergi, aku tengok banyak pokok kurma, tapi aku rasa tak ada harap dah nak jumpa Nabi. Dia pun pergilah duduk situ, duduk lebih kurang, khidmat lah, duduk jaga buah tamar pun semua. Tiba-tiba katanya satu hari, tengah-tengah aku duduk ambil buah tamar ni, aku dengar tuan aku menembang ni bawah, beritahu bahawa ada Nabi, ada seorang lelaki Arab daripada Mekah mengaku diri dia Nabi, akan hijrah kemari. Aku ni punya seronok dengar, aku terjun dari atas ke bawah. Lalu aku pun khabar, bila, siapa dia orang ni, bila dia nak sampai. Aku pun tanya tuan aku kata, kamu jangan sibuk, kamu pergi naik atas balik, buat kerja kamu. Sebab dia hamba pergilah naik atas buat, sehinggalah Nabi betul-betul sampai. Dia pun ambil sebekas sedulang tamar ni, macam dalam cerita hadis ni, dia pun bawa pergi jumpa Rasulullah. Dia bawa pergi jumpa Nabi dengan sebab apa? Tok Guru disebut dah dulu, bahawa Nabi akhir zaman tak makan sedekah. Bila Nabi tolak, dia pun kata, yang ni dah ada dah tanda pertama. Ini tanda pertama. Tapi nak terima bulat-bulat tak boleh, kok ngecek. Boleh jadi juga, kan? Nak terima satu tak boleh, ada lagi dua nak tengok. Dia pun tengok kali kedua. Yang kedua dibawa pula jadikan hadiah. Nabi terima, Nabi makan. Lalu dia kata, dah ada dua tanda dah. Kalau ada tanda ketiga ni, confirm. Kalau ada tanda ketiga tu, confirm lah dia tu Nabi. Maka satu hari, esoknya tu dia datang lagi, Nabi tengah duduk di dekat dengan para sahabat. Nabi duduk dalam keadaan
Nabi tutup ni. Dan dalam riwayat kata Nabi pakai macam kain plekat, macam sarung, izar, dan Nabi bubuh ridak. Maknanya Nabi tak pakai baju, tak pakai jubah lah. Nabi hanya orang panggil selubung kain macam ni. Tak? Selubung dengan kain. Maknanya memang ada kala Rasulullah pakai robe itu, duduk dengan para sahabat, Nabi duduk dalam keadaan pakai robe itu. Jadi bila mana Nabi duduk dengan para sahabat sembang ni, Salman ni dia datang, dia pergi lalu belakang Nabi. Dia pergi lalu, dia tengok panjang tengkuk. Nabi ni tahu Salman ni cari apa. Tak? Nabi pun tolak sikit kain ni. Kan? Salman tu dia tengok terintai-rintai tak nampak lagi. Nabi tolak lagi. Sampailah nampak. Kamu cari ni ke Salman? Nabi tunjuk terus kat dia. Dalam riwayat kata Salman, aku terus peluk Nabi, aku cium Nabi, dan terus aku beriman dengan Rasulullah. Lalu aku beritahu kat Nabi, aku ni hamba sekian. Nabi perintah para sahabat jumpa Yahudi ni supaya minta dibebaskan Salman. Berapa nak bayarlah. Nabi kata kita bayar, kita bebaskan Salman. Bila pergi jumpa Yahudi ni tak nak bebas, melainkan dengan beberapa kepin mah bayar. Tak, berapa ratus dinar dibayar, dan kena tanam pokok kurma sampai besar. Pokok kurma sampai besar, sampai berbuah. Bukannya kejap makan daun. Pokok sawit pun jenuh. Kan? Nunggu 3 tahun ke 4 tahun baru keluar buah. Ni pokok kurma. Duk tunggulah kalau macam tu. Maka Salman ni benarnya ayat Yahudi tu buat supaya Salman ni tak dibebaskan, maknanya tak dibeli. Saja nak diberatkan syarat. Rasulullah kata tak apa, kita terima syarat ni pula. Lalu bila mana kata kita terima syarat ni, ambil syarat ni tadi, bawa terima. Nabi sendiri tanam, kalau tak salah berapa ratus, lebih kurang 100 pokok tanam. 99 Nabi tanam. Pokok yang ke-100 Sayyidina Umar pergi kata-kata tanam. Orang duk kalau Nabi duk kalau dia tanam sepokok. Tanam takdir Allah. Tahun yang sama juga pokok tu besar, naik besar. Dan terus berbuah selama setahun. Pokok Sayyidina Umar 99 ni naik. Pokok Sayyidina Umar je bantut. Berapa umur 2 bulan ni. Berapa umur 12 bulan kecil. Tak boleh keluar buah. Lalu Nabi kata, banyak-banyak pokok kurma apa dengan pokok sebiji, sepokok ni. Sepokok ni apa sepohon ni lagi ni. Apa jadi rupa ni? Umar kata, Rasulullah, hak ni saya tanam. Lalu Nabi pun ambil balik, Nabi tanam semula. Bila Nabi tanam semula, dengan serta-merta pokok tu terus besar. Ni kata mukjizat. Kenapa Umar tanam tak jadi, Ustaz? Tangan dia panas ke? Tak. Kita pandai-pandai dengan tangan panas. Dia Umar tanam jadi law biasa, Nabi tanam jadi mukjizat. Maknanya dia ikut flow. Maknanya memang terus menyalahi adat, mencari adat. Dan akhirnya Salman dibebaskan. Dalam riwayat kata umur Salman waktu dia jumpa Nabi ni dah 100 tahun dah. Dan dia hidup lebih kurang umur dia 100 tahun lebih kurang 200 tahun umur Sayyidina Salman Al-Farisi. Dan akhirnya dia beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang seterusnya, yang ke-7, bagi habis lebak ni. An Abi Nadrah Al-Waqi'i qala sa'altu Aba Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yakni khataman nubuwah, faqala kana fi zahrihi bad'atan nashizah. Daripada Abi Nadrah Al-Waqi'i menceritakan, telah bertanya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkenaan khatam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu khatamun nubuwah. Lalu beliau menjawab, khatam ini berada di belakang baginda berupa potongan daging yang menonjol. Tapi bukan risa ya. Tuan-tuan ikut silap pula. Risa tak ada kait kan. Dan hadis yang terakhir, an Abdullah ibni Sarjis radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fin nasin min ashabihi
fazurtu hakadha min khalfihi fa'arafa alladhi uridu fa'alqa ridaan ala zahrihi fara'aitu mawdi'al khatami ala katifayhi mislu jam'i hawlaha khilanu ka'annaha salilu faraja'tu hatta taqbaltuhu faqultu ghafarallahu laka ya Rasulullah faqala walaka faqala qawmu istaghfara laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala na'am walakum summa tala hadhihi al-ayah wastaghfir li zambika lil mu'minin wal mu'minat. Abdullah bin Sarjas berkata, aku datang berjumpa dengan Rasulullah SAW ketika ia sedang bersama dengan para sahabatnya. Lalu aku berlegar di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia pun berlegar-legar lah berjalan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ia sedang bersama dengan beberapa orang sahabat. Aku pun berjalan dekat belakang tersebut dan baginda menyedari apa yang aku hendak. Lalu baginda melepaskan selendang ni, macam kisahnya Salman. Sehinggalah aku dapat melihat tempat keberadaan khatamun nubuwah di antara dua tulang belikat baginda, yang kelihatan seperti genggaman tangan penumbuk, dan di sekitarnya tahi-tahi lalat seolah-olah ia seperti kutil-kutil, yakni ketuat. Setelah itu aku pun pulang. Apabila aku bertemu kembali dengan baginda, aku bertanya kepadanya, Allah mengurniakan keampunan untukmu ya Rasulullah? Lalu baginda menjawab, ya, untukmu juga. Orang bertanya kepada Abdullah, benarkah Rasulullah SAW telah memohon ampun untuk engkau? Maka jawabnya, ya, bukan sekadar untuk aku, malah baginda memohon ampun untuk kamu semua. Kemudian ia pun membaca, wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat, dan minta ampunlah kepadanya ya Allah Ta'ala bagi salah dan silap yang engkau lakukan, dan bagi segala dosa orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan. Ini adalah ayat yang Nabi sebut Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita. Dengan syarat kita kena minta ampun pada Allah, nescaya dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Abdullah bin Sarjas ni, dia nak tengok juga khatamun nubuwah ni, dan dia dapat tengok. Dia kata besar penumbuk. Besar penumbuk khatam Nabi SAW. Dan di sana adanya sekeliling tu seakan kehitam-hitaman seperti tahi lalat. Yang tumbuh macam kutil. Itu lebih kurang seakan-akan, bukannya kutil tu tak, macam seakan-akan kutil. Jadi itulah lebih kurang bentuk yang kita katakan sebagai khatamun nubuwah. Baik, cerita Salman tadi, Nabi tanam bukan 300 pokok. Dan emas yang digunakan untuk tebus dia adalah sebanyak 40 batang emas. Mana emas 40 jongkong, bahasa mudah nak faham. Emas 40 jongkong, 40 batang emas dengan 300 batang pokok kurma. 299 Nabi tanam, sepokok je yang ditanam oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Wallahu alam. Nanti kita akan sambung pada bab yang ketiga, bab majaa fi sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab yang menyatakan tentang rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'alimna, rabbi 'allimna allazi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana wa qurrab lana fid dinina ma'al unsa wa zakar. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.